أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baik, kita teruskan sambungan kisah Nabi Hud. Tajuk yang ketujuh, muka surat 41 ke 2. 41. Jawabul Qaum. Tajuk yang ke-6 tu kan? Dakwah Nabi Hud alaihi salam terhadap kaum dia. Nabi Hud kata, kalaulah haiwan seperti anjing tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan, dia yang memberi makan kepada dia, kenapa manusia ni tak mau beriman, tak mau patuh, tak mau bersyukur kepada yang memberi rezeki kepada dia? Adakah manusia ni lebih hina daripada haiwan? So jawab kaum dia, jawabul qaum. Jawapan kaumnya. Jawabul qaum. Kana al-qawmu fi syughli min al-akli wasyurbi wal-lahwi wal-la'ibi. Kana adalah kaum, jadi dua lah kan. So kaum Hud fi syughlin, sibuk dalam kesibukan ataupun dalam pekerjaan. Kan kaum fi syughlin, so pekerjaan tu ditafsirkan oleh min lah. So min tu min bayaniyah, artinya kaum Hud fi syughlin, sibuk sini dengan sibuk dengan al-akli, makan, wasyurbi, makan, minum, wal-lahwi, berseronok-seronok, berhibur, dan wal-la'ibi, dan bermain-main. Macam kita sekarang ni lah. Fikir apa nak makan, apa nak minum, apa boleh menghiburkan kita, dan permainan apa yang kita nak main. Wa qad radu bil hayati dunya. So mereka reda dengan please. Mereka please, mereka reda, mereka meredai dengan kehidupan al-hayah ad-dunya, yang kehidupan dunia, kehidupan yang rendah. Asal mana dunia ialah rendah. Kehidupan yang rendah, dekat. Kehidupan yang dekat sini, bukan di sana yang jauh, akhirat. So mereka reda dengan kehidupan dunia dan watma'annu, itma'anna yatma'innu. So mereka rasa tenang dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha. Daqa qalbuhum, daqa yadiqu, ba'a yabi'u, sempit. Telah sempit qalbuhum, hati mereka. Hati mereka telah sempit. Takkan kita nak kata hati sempit dengan kalam Hud. So mesti makna dia makna yang bukan lafzi lah kan. So daqa bi, tidak menyenangi, tidak senang dengan
So mereka tidak senang dengan kata-kata Hud. Wa qala ba'duhum, sebahagian mereka berkata li kepada sebahagian yang lain. Ba'din. Ma yaqulu Hud. Pura-pura tak tahu kan. Ma apa? Yaqulu Hud. Apa yang dikatakan oleh Hud? Madza yuridu Hud. Apa yang Hud mahu? Apa yang dikendaki oleh Hud? Arada yuridu. Nahnu la nafhamu kalamahu. Kami la nafhamu fahima. Yafhamu, kami tidak faham kalamahu, kata-kata dia. So mereka sendiri jawab. Qalu, mereka kata, huwa safihun. Dia bodoh. Qalu safihun au majnun. So dia ni bodoh ke ataupun gila. Safihun au majnun. Gila, bodoh. Walamma da'ahum Hudun, lamma apabila da'ahum telah mengajak mereka Hud. So apabila Hud mengajak mereka marratan ukhra. Once again, sekali lagi, ni sekali, ukhra lagi. Sekali lagi, maka qala ashrafu qaumi. Maka berkatalah ashraf, syarif. Jamaknya ashraf, pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan, pemuka-pemuka. Pemuka-pemuka ataupun golongan bangsawan, kaum Hud berkata, inna sesungguhnya kami la naraka melihat kamu fi safahatin dalam kebodohan. Wa inna sesungguhnya kami la nazunnuka yakin. Kami yakin kamu ni minal kadibin. Zon mana yakin sini, bukan zon maknanya kami. Boleh juga orang kata kami rasalah. Kamu ni termasuk di kalangan orang yang bohong. Kazibina. Kalau bohong ni saya tulis apa? Yakin. Zonna ya zunnu, percaya ataupun yakin. So kami ni yakin benar. Ada takkid sini kan. Sesungguhnya kami ni yakin benar. Bahawa kamu ni min termasuk di kalangan mereka yang kazibin. Bohong. Qala, maka berkatalah Hud, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun. Tidaklah aku, laisa bi, tidaklah aku safahatun, bodoh. Asalnya mana kebodohan. So tidaklah kebodohan, tidaklah kebodohan itu aku. Asalnya terjemahan lafzi dia kan. So laisa safahatun bi. Tidaklah kebodohan itu pada aku. Aku bukan bodoh. Walakinni, tetapi aku hanyalah seorang. Aku hanyalah seorang rasulun, utusan, messenger min rabbil alamin. Min daripada Rabbi Lord. Empunya, pemilik kepada al-alamin. The universe ataupun makhluk. Tuhan kepada sekian alam. Uballighukum, ballagha yuballighu tablighan. So aku menyampaikan kepada kamu risalati, risalah milik Rabbi,
Tuhan aku. Wa ana, dan aku adalah juga, wa ana nasihun, seorang yang menasihati kamu, menasihati kamu. Seorang penasihat yang apa, yang amanah, menasihati kamu, lakum. Seterusnya tengok i'rab dia lah. I'rab dia jawabul qaum, kan. Ini kita panggil tajuk lah, kan. So kalau tajuk jawabul qaum tadi apa tadi? Jawabul qaumi, kan. So kalau tajuk biasanya saya kata kalau dia tak lengkap, so kita lengkapkan dia, kan, sebab bila dia bunyi sini, kalau tidak dia kena mati ya, jawab al-qaum. Tapi kalau kita bunyikan ujung tu, kalau kita bunyikan belakang dia, harakat dia tu, so maksudnya dia kena ada reason lah kenapa kita bunyikan tu. So bunyi tu mesti duduk dalam ayat lah. So sini bukan ayat lengkap, kan. So mestilah kita kena takdirkan sesuatu yang dihazafkan. So biasanya tajuk ni mubtada' khabar, kan. So apa-apa saja pun kita boleh buat. Biasanya saya buat itu ialah hazal. This is mengenai jawabul qaumi. Ini akan jadi khabar. Ini akan jadi mubtada'. Ataupun kita boleh guna apa-apa saja yang sesuai. Contoh sini, tajuk aku sekarang ini sebab kita penulis. Maulana tu dia tulis. So dia kata ni tajuk aku ni, yang baru ni, yang ketujuh ni, ialah unwani. My title yang kata sekarang ni ialah Jawabul Qaum. Sama juga mubtada' mahzuf mubtada' yang dihazafkan sini khabar. So kana al-qaum fi syughlin. So sini pun kita dah nampak dah dia punya ni. So kana ni isim kana. Ini cerita dia lah, kan. Ini khabar. So kana qaum fi syughlin. So kalau kita nak kata sibuk, kan. So ana fi syughlin. Kemudian kita jelaskanlah sibuk apa? Sibuk dengan apa? Mean something. Ana fi syughlin minat ta'lim, mengajar, wal qiraah dan sebagainya. So zarah ni kan, zarah ni zarah majazi je lah, kan. Zarah ni majazi je. So biasa yang kita sebut zarah ni mestilah bekas. Duduk dalam apa? Duduk dalam perigi, dalam bilik, dalam rumah ada bekas. Syughlin bukan bekas pun. Itu kita panggil zaraf majazi. Kalau yang hakiki ni mesti benda lah. Wa qad radu bil hayah. So hari tu kita dah sebut kalau radiya, kan. Selain daripada satu lagi Roma. Roma da'a. Ya, kita ada ni alif, kan, ni alif. Alif maksurah. So nanti kalau fa'il madi dia da'au, kan. Tapi kalau ya, dia tak jadi macam tu. Dia jadi macam biasa. Fa'alu. So ya tu jadi radu. Dia lain daripada yang ni. Wa qad radu bil hayah. Meredai. Pakai bi lah. So hayah ni muannas. Dunia ni asalnya adna. Adna apa asal dia? Adnayu.
af'alu. So mu'annats mesti dah fu'la kan. Jadi dunia. Ni alif maksurah kan, boleh kita cancang kan. Mana asalnya adana dekat, yang lebih dekat. Jadi dunia-dunia ni yang lebih dekat kepada kita. Yang lebih dekat ataupun yang paling dekat. Al-hayatud dunia, kehidupan yang paling dekat kepada manusia. Okey, sekarang cuba tengok. Satu lagi cara penulisan kehidupan dunia kan. Guna cara idhafah. Hayatad dunia. Hayatud dunia lah. Hayatud dunia. Idhafah. Bukan guna sifat mausuf. Tengok, kalau Quran kan dia guna sifat. Hayatad dunia tadi. Kalau hayat kan. So dia guna yang macam dalam teks kita lah. Tengok ni. Ni idhafah. Sawabad dunia. Apa maksud dia? So maksudnya dunia, perkataan dunia ni boleh jadi kata sifat, boleh jadi isim. Mana asal dianya sifat. Yang asal sifat. Kemudian bila dia telah diisimkan, maknanya satu benda lah, dunia ni. Kan? So kalau kita anggap dia sebagai isim, so kita boleh idhafahkan dia. So kita kata hayatu ad-dunya. Tapi kalau kita punya ni consideration kita tu, perhatian kita lebih kepada nak sifatkan dia. Dia ni masih kekuatan kata sifat tu lebih dominan dalam pemikiran kita. So kita pun masukkan alif ni. Al-hayah ad-dunya. Terjemahan sama juga, kehidupan dunia. Cuma bezanya tadi, kita tekankan dia di sini sebagai isim ke sebagai sifat. Macam tadi sawab kan? Sawab ad-dunya. Sawabud dunya. Pahala di dunia. Ganjaran di dunia. So dia guna idhafah kan? Mana-manalah, mana-mana kata sifat, kalau kita isimkan dia, so kita boleh guna idhafah. Kalau kita consider dia tu lebih kepada sifat, so kita guna sifat mausuf. Contohnya, muallimun. Muallimun. Ini kata sifat. Sebab dia allama yu'allimu, semua isim mustaq. Semua isim mustaq kata sifat. So, muallimun yang mengajar. Yang mengajar. Ini makna umum dia, ya sifat. Tapi bila lama-lama dia guna sebagai isim, jadi guru lah. Ini guna jadi isim. Waladu muallim. Anak guru kan? Idhafah. Tapi kalau kita maksudkan kata sifat, rajulun muallimun. Seorang lelaki yang mengajar. Ini penting pengajian ilmu saraf. Kalau kita mahir ilmu saraf, artinya semua isim mustaq yang keluar daripada kata kerja tu, isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah, sirah mubalaghah. Ini semua kata sifat. Dan dia boleh digunakan sebagai isim. Kalau sekiranya masyarakat tu dah terima dia sebagai isim. Dhaqa qalbuhum bi kalami Hudin. Ini penting ni. Kalau kita kata saya ni tak senanglah dengan coronavirus kan. So dhaqa qalbi lah. Qalbi. Bila bi kuruna.
bil waba bi wabai corona. Guna ni. Dhaka, sempit dada. Maksudnya hati tidak tenang. So, hati tidak tenang dengan sekian. Dhaka pakai B. Sempit dengan artinya tidak tenang dengan. Ma yaqulu Hud, madza yuridu Hud. Nahnu la nafhamu. Ini kalam-kalam biasa ini. Ma yakun ma istifham. Okey, madza yuridu Hud. Nahnu la nafhamu kalamahu. Qalu safihun atau majnuhun. Ini antara kes-kes mubtada yang dihazafkan bila kita jawab sesuatu. Orang tanya, siapa yang datang tu? Kita jawab Zaid je kan? Sepatutnya ja'a Zaidun. Hilangkan fi'il, hilangkan mubtada, manja. Siapa datang? So kita jawab Zaidun. So kita bariskan kan Zaidun. Belakang tu kita bariskan. So bila kita bariskan mesti ada reason lah. Dalam ayat tu dia jadi ayat. Bubuh baris artinya dia mesti duduk dalam ayat. Sini tak ada ayat. Tinggal Zaid saja. So mesti ada takdir lah. Sebab dia jawab kepada Ja'a. So Ja'a lah. Ja'a Zaidun. Artinya dihazafkan fi'il. Macam ni jugalah. So orang tanya dia, kaifa huwa. So kaifa huwa. So jawab dia, huwa safihun. So dia bodoh. Artinya mubtada yang dihazafkan. Walamma da'ahum Hudun marratan ukhra. So marratan ukhra. So setiap baris ni, yang ujung-ujung kita kira. Fi'il kita tak kira lah. Fi'il madhi tak kira. Kita kira isim. Mostly isim. Sebab i'rab ni untuk isim. Isim yang banyak berubah baris kan. So ni harf pun kita tak i'rab dia pun kita tak kata dia tu mubtada khabar. So dia kekal dengan binaan dia je lamma. So da'a fi'il madhi pun kita tak kira dia. I'rab tu asalnya kita tak kira dia asal. Kita kata dia mabni kan. Ni kita kira lah isim. Tapi masih lagi tak kira juga sebab isim ada isim mu'rab, isim mabni. Dhamir mabni. So mabni tak kira. Kita hanya kata dia mabni aja, mabni. Bagi dia tak berubah. Ini yang berubah. Hudun. Sebab kita boleh jadi hudan, hudin, dia berubah. So bila kita baca pilih satu je hudun, so kena ada reason why. Sini kita tengok struktur dia sini. Oh, ini fa'il. So kita pun tengok dalam senarai kita punya ni kan. Nasab, rafa', jar ni. Apa elemen dia? Elemen rafa'. Fa'il, mubtada, khabar. So kita check tengok. Dia ni layak jadi fa'il tak? Tengok, betul lah dia fa'il pada okey, inilah. So bukan mubtada, bukan khabar. So ni rafa' ni, baca rafa' ni kerana reason ni dia jadi fa'il. Ini pula kita tengok, ini kita ada kalimah kan? 3 kategori kalimah ni, isim, fi'il, harf. Yang mana satu ni marratan? Ni bukan harf. Fi'il bukan fi'il. Fi'il ni mesti ada 3 dan cabangan dia kan? So mesti isim. So kalau isim, betul lah. Dia ada tanwin, tanda isim. Okey, dia boleh marratun boleh. Marratin boleh. So sekarang ni kita suruh tu Arab baca, dia baca marratan ukhra. So kenapa nasab? So kita pergi tempat nasab ni, check tengok list dia. List dia nasab ni segala jenis maf'ul kan?
maf'ul lahu, maf'ul fihi, maf'ul bihi, maf'ul li ajlihi, kemudian tamyiz, kemudian zaraf. Cek semua maf'ul. Takkan kata menyeru maf'ul bih, tidak ada ni, menyeru mereka. So, mereka maf'ul bih. Semua jenis maf'ul tak boleh pakai sini. Oh, dia mungkin zaraf lah. So zaraf ni maf'ul fihi. Ini zaraf. Zaraf boleh ya. Maknanya menunjukkan masa kan berapa kali. So kita kata nasab kerana zaraf. Kerana faktor zaraf. Yang ni pula ukhra. Tengok binaan isim-isim ke fi'il. Cek tengok dalam list ni. Oh, ni mestilah tengok dalam kamus akhar. Dia punya muzakkar kan. So dia punya muannas ukhra. Ni isim. Isim kategori kata sifat. So sifat lah. Inna lanaraka. Ini kalau ada inna, biasanya kita ada satu lagi penguat dia, lam. Inna la. Kita panggil lam yang digelincirkan, lam muzakkar. Ataupun kita panggil lam ibtidak sebab asalnya duduk sini. Duduk bersama dengan inna. Asalnya la, inna. Semuanya makna sesungguhnya. Sesungguhnya kami melihat. Nara laska. So, naraka. Fi safahatin. Dalam kebodohan. Ini maf'ul yang kedua lah. Bukan. Inna lanaraka fi safahati. Dalam kebodohan. Wa inna lanazunnuka. Ini maf'ul yang kedua lah. Safahah kan. Satu melihat ni, dia ada dua jenis kan. Satu melihat, aku rasa lah. I think. Macam yang ni lah. So kalau yang tu jadi dua maf'ul. Tapi kalau lihat dengan mata, satu maf'ul je. So yang ni kan aku rasa lah kan. Kami rasa kamu ni bodoh. So ini maf'ul pertama, ni maf'ul yang kedua. Maksudnya dia bermutalik dengan sesuatu yang dihazafkan. Sebab ni ru'yah ni, melihat ni yang aku rasa. Ru'yah qalbiyah. Hati aku rasa, hati aku tengok. So perlu pada dua maf'ul. So mana-mana jar majrur asalnya dia bukan dia lah. So dia tu hanya ada muta'alliq dia. Sini ada something sini yang dihazafkan. Yang aku melihat kamu ni kainah. Inna lanaraka kainan fi safahatin. So, aku melihat kamu berada dalam kebodohan. So fi safahah ni kepunyaan kainan yang dihazafkan. So kainan tu lah maf'ul yang kedua. So biasanya kita tak sebut pula yang ni. Kita kata fi safahah tu sebagai maf'ul yang keduanya. Ini pun kes yang sama juga lah tadi, bentuk yang sama. Inna pakai la. Inna. Sesungguhnya kami. Asalnya innana. Innana. Tapi dibuang satu nun sebab tiga nun tu. Orang Arab tak boleh sebut tiga nun. Berderet satu huruf yang sama disebut di satu tempat. Huruf yang sama. Kalau tiga tu biasanya dia buang. Tinggal dua. Inna. Lanazunnu. Zanna tu ada dua makna. So, makna yakin, makna tak yakin, sangka. So, dua-dua boleh guna untuk makna qalbiyah. Semuanya melibatkan hati. So, af'alul qalb. Perlukan kepada dua maf'ul. So, maf'ul yang pertama yang ni, yang kedua yang ni. Semua jenis yang tak nampak bentuk maf'ul. Bentuk maf'ul kan biasanya lah sab. Sebabnya kerana yang ni dhamir. Yang ni pula kerana syibih jumlah. Syibih jumlah. So mana-mana jar majrur ataupun zaraf, kita nak nama satu lagi dipanggil syibih
Syibih jumlah. Syibih makna menyerupai jumlah ayat. Tapi dia bukan ayat, dia hanya menyerupai. Frasa kata, frasa. Qala ya qaumi laisa bi safahatun. Berkata Hud, ya qaumi laisa bi safahatun. Maksudnya laisa safahatun bi. Bukan kebodohan itu aku. Bi kan bi zaidah aja kan. Laisa Zaidun tawilan. So, Zaid bukan tinggi. Satu lagi boleh guna bi. So laisa Zaidun bi tawilin. So, ba tu ba tambahan sebagai penguat penafian. Uballighukum risalati rabbi. Uballighukum ballagha yuballighu. Ballagha yuballighu uballighu. Ini risalah. Risalatun. So jamak dia risalah. Ini jamak kita panggil jamak muannas salim. Apa ciri-ciri dia? Nasab dia dengan nasab sama dengan jar. Bentuk nasab sama dengan jar. Mana kasrah. Ini pun kasrah. Ini pun kasrah. Ini maf'ulun bih kan? Sepatutnya nasab dengan fathah. Tapi oleh kerana dia masuk grup jamak muannas salim, maka dinasabkan dengan kasrah. Okey, yang ni pun complicated juga. Asalnya dia nak kata aku ni penasihat ni. Ni main ayat dia, ana nasihun. Itu aja dia punya main ayat dia. Nak tambah lagi, aku penasihat kepada kamu, lakum. Kemudian oleh kerana kita nak tekankan lakum ni, so kita letak dia sini. Memberi penekanan kita letak depan. Tapi lakum ni kepunyaan nasih lah. So kita kata bermuta'alliq dengan nasih. Nasihun lakum. Cuba tengok kan. Kalau guna nasaha ni, nasihat ni, so dia pakai li. Wa ana lakum nasihun amin. Kan tengok tadi kan? Tengok tadi. Kita tengok nasaha pakai li. Ingat kalau kita baru-baru kan, kita vocabulary tak kaya lagi. So kita kena tengok verb ke mana-mana kalimah bahasa Arab tu, dia pakai preposition apa? Dia pakai huruf jar. Untuk fi'il dan juga isim mustaq dia. So, kalau fi'il dengan isim mustaq dia tu pakai huruf jar apa yang digunakan. So kalau dia pakai huruf jar sekian-sekian, kita kata dia bermuta'alliq dengan dia. Contoh sini kan, nasihat kan. Perkataan nasihat dan apa-apa cabangan dia, sama ada cabangan dia bentuk fi'il ke ataupun sifat, makna isim mustaq. So nanti kalau ada li ni, so kita akan katakan li itu kepunyaan nasihat lah. Nasaha, nasihun. Macam sini kan. So kita boleh agak lah. Ni lakum ni kepunyaan dia. So kalau tak ada kena-mengena, maknanya bukan mustaq, itu kena i'rab cara lain. Bukan muta'alliq. Bukan muta'alliq. Boleh jadi dia akan jadi sifat ataupun dia akan jadi hal. So mana huruf jar dengan majrur dia. So dalam ayat tu dia boleh jadi muta'alliq dengan sesuatu ataupun dia jadi sifat
ataupun dia jadi hal, ataupun dia jadi khabar. Kalau khabar pun kita kata still lagi dia bermuta'alliq dengan khabar. So muta'alliq lah asalnya, muta'alliq. Okey, tajuk yang kedua, hikmatu hudin. Yang ini pun sama. Kalau kita nak buat ayat lengkap dia, unwani, tajuk aku sekarang ni ialah hikmatu hud. The wisdom of Hud. Kebijaksanaan Hud. Wa mazala Hudun. Mazala berterusan. Hud berterusan. Nasaha yansahu. Menasihati. Tadi pakai li kan? So menasihati terus kaumnya. So kalau kita tahu macam tu, kita tak confuse lagi nak terjemahkan, perlu terjemah ke tidak, huruf jar. Kan macam yang tadi, nasaha ni dia pakai li kan. So menasihati somebody, someone. Ataupun boleh terus saja, nasaha pakai hu juga. Menasihati dia. Yang ni pun menasihati dia juga. Yang ni pakai lahu lah. Nasaha lahu. Nasaha nasahahu. So boleh pakai dua-dua. So maknanya sini kita boleh yansahu qaumahu. Tak perlu pakai li. Hud sentiasa berterusan menasihati kaumnya. Wa yad'uuhum, dan menyeru mereka dengan hikmatin, dengan penuh hikmah, wa rifqin, dengan kelembutan. Qala Hudun, berkatalah Hud, ya qaumi, wahai kaumku, ana akhukum, aku adalah saudara kamu semua. Wa sadiqukum, dan kawan kamu, teman kamu. Bil amsi, sebelum ni lagi. Sebelum ini. Bil amsi. Kalau kita pakai alif lam gitu, maksud dia sebelum hari ni. Mana boleh jadi yang hari lepas-lepas lah. Tapi kalau kita tanpa alif lam, kita kata amsi. Maknanya yesterday, semalam. Sehari je. Semalam. Hari ni apa? Satu kan? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Adakah maksudnya hari Jumaat ataupun Jumaat? Jumaat, sebelum Jumaat lagi Khamis, Rabu dan seterusnya. Hari sebelum lagi. Sebelum ni lagi. Ala ta'rifunani? Soal tu asing-asing. Adakah? La ta'rifuni. Apakah engkau tidak mengenali aku? Ta'rifu nani. Apakah engkau semua, apakah kamu semua tidak mengenali aku? Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limaza, kenapa, takhafunani, kamu takut kepada aku? Wa tafirru farra, farra yafiru, kenapa kamu semua melarikan diri min, daripada aku, minni. Inni, sesungguhnya aku, la angkusu, naqasa yang kusu, mengurangkan. Aku tidak mengurangkan sikit pun, syai'an, min malikum, daripada harta kamu. Ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak sa'ala yas'alu, meminta kepada kamu. Minta malan, harta. Su'ala ni makna ma'a.
bersama dengan seruan aku ni, ajaran aku ni, agama aku ni. So hu tu boleh, he tu boleh jadi refer kepada apa-apalah, tauhid ke, agama ke, din. So aku tidak meminta bersama dengan agama baru ni, yang aku terang kepada kamu ni, harta sama dengan agama tu, duduk sekali, tak asing-asing. Aku hanya sebut harta tu harta lah, tu kamu punya. So aku hanya sebut, aku hanya meminta agama ni aja. In ajriya, so in mana ma kan? Tidaklah. Biasanya kalau tidak ni dia datang dengan illah. In ajri. So, asalnya ajri saja. Kemudian kita boleh hidupkan. Ia bermakna aku ni boleh hidupkan. In ajriya, tidaklah ganjaran aku, melainkan, tidaklah balasan aku, tidaklah ganjaran kepada aku, melainkan Allah. Menjadi tanggungjawab Allah. Ya qaumi, wahai kaumku, maza takhafuna, apa yang engkau takut? In amantum, jika sekiranya, jika engkau beriman, jika kamu semua beriman, amantum dengan Allah, billah. Wallahi, waw sumpah. Waw sumpah ni huruf jar. Demi Allah. Wallahi, la tafkiduna, kamu tidak akan hilang. Faqada yafkidu, kamu tidak akan hilang sikit pun, syai'an min amwalikum, daripada harta kamu. Idza amantum billah, bila kamu beriman dengan Allah. Bal, sebaliknya. Baraka yubariku, sebaliknya Allah akan memberkati kamu. Lam ni kan muta'alliq dengan barakah, satu package kan. Jadi tak perlulah guna penterjemahan untuk la. Bal yubarikullahu gitu. Sebaliknya Allah akan memberkati kamu pada rezeki kamu, fir rizki. Wa yazidu, dan Allah akan menambahkan pada kekuatan kamu, fi quwwatikum, menambahkan kamu pada kekuatan kamu. Yazidukum fi quwwatikum wa yazidu fi quwwatikum. Wa ya qaumi, wahai kaumku, limaza, kenapa, tata'ajjabuna, kenapa kamu, ta'ajjab pakai dengan min sekali, muta'alliq dia. So terjemahan dia dengar ni kan. Tata'ajjabu, heran. So kenapa kamu semua heran dengan risalati, dengan risalah aku, mesej aku ni, kenapa kamu heran? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukallimu, kerana lah sini, in makna kerana. In ni tak ada makna kerana, tapi konteks kita panggil siyak. Siyak ni kita panggil konteks. So konteks ayat akan menjadikan in kadang-kadang bermakna kerana. Kalau kita tengok huruf ma'ani, senarai huruf ma'ani, in ni, inna ni huruf musyabbah bil fi'il. Makna dia sesungguh saja. Tak ada dalam senarai itu in dan makna kerana. Tapi bila kita belajar peringkat tinggi nanti, dia kata inna ni panggil uslubut ta'lil. Gaya bahasa Arab yang menunjukkan makna kerana. Gaya, macam mana gaya? Dia guna apa? So ada yang guna harf. Harf tu sendiri bermakna kerana. Macam li kan?
Li makna kerana. Satu lagi, konteks. Siap ni. So, antaranya ialah siap inna. Siap inna boleh bermakna kerana. Tengok sini kan sesuai mana kerana kan. Wahai kaumku, kenapa sangat kamu heran ni dengan risalah aku ni? Kerana, sebab apa? Sebab apa kamu heran? Kan bukankah kerana kita? Bukankah kerana Allah ni la yukallimu wahidan wahidan? So Allah tidak bercakap dengan manusia ni personally one by one. So Allah hanya utuskan seorang saja. So kerana Allah utuskan seorang sahaja, maka kamu tak perlu, kalau kamu tahu usul kehidupan ni, usul risalah Allah, Allah tak akan turun ataupun hantar malaikat untuk bercakap one by one kepada manusia tentang hidayah. So dia hantarkan seorang rasul aja. Seorang pesuruh aja yang sesuai dengan kaum tersebut. So kalau kamu tahu usul ni, usul dakwah ni, yang merupakan usul datuk nenek moyang kita dulu, para anbiya dia kata kan. So anbiya tu hanya satu je datang untuk satu kaum. Jadi mana ke? Jadi makna dia mana kerana. Kamu jangan heran dia kata dengan risalah aku. Kenapa kamu heran sangat dengan risalah aku? Sepatutnya kamu tak heran kerana kan. Innallah. Karena Allah la yukhatibu. Allah tidak berbicara. Kulla wahid. Dengan yukhatibu, khataba yukhatibu, berbicara dengan kulla ahadin. Dengan setiap orang. Yaqulu lahu, di mana dia akan berkata kepada orang tu, kamu if'al, buat ni. If'al kaza, buat sekian sekian sekian. If'al kaza, buat sekian sekian. Kamu makan, kamu solat setiap-tiap. Orang perlu ke Allah turun beritahu setiap orang? Hantar malaikat beritahu seorang-seorang. Innallaha yursilu ila kulli qaumi rajulan. Jadi sebenarnya sesungguhnya Allah arsala yursilu irsalan, Allah akan mengirimkan ila kulli qaumin, kepada every nation. Setiap nation Allah bagi satu man, rajulan. Ini di kalangan kamu, dalam kalangan kamu. Rajulan minhum, dalam kalangan mereka, yang mana lelaki itu tadi akan kallama yukallimu, akan berbicara, akan bercakap dengan mereka, yukallimuhum, yang akan bercakap dengan mereka dan akan menasihati mereka. Nasaha yang sahu, menasihati, yang sahu wa yang sahu, menasihati mereka. Wa qad arsalani ilaikum. Wa qad arsalani ilaikum. Dan dia telah mengirimkan aku kepada kamu. Rajulun yang dimaksudkan tadi ialah akulah. So wa qad arsalani ilaikum, di mana aku akan ukallimukum. So aku akan bercakap dengan kamu. Aku akan berbicara dengan kamu dan aku akan menasihati kamu. Wa ansahu lakum. So ini dirakamkan dalam Al-Quran. Awa ajibtum. Kalau ada hamzah ni, istifham bertemu dengan waw kan? Ataupun fa, so asalnya waw dulu. Waw dulu. Dan apakah? Dan apakah kamu ta'ajub? Ajiba. Ajiba ya'jabu. So ajiba tu kan pakai min. So sini ada min yang dihazafkan. So apakah kamu takjub, min itu makna dengan, apakah kamu takjub, apakah kamu heran dengan ja'akum, dengan kedatangan, itu masdar kan, dengan kedatangan kepada kamu, zikrun, peringatan, ingatan, teguran,
Mau'izah. Teguran, ingatan daripada Tuhan kamu. Min rabbikum. So ja'a ni kan, ja'a ni peringatan zikru ni min rabbikum ni, zikru Quran. Kalau Nabi Muhammad Quran. Kalau setiap Nabi tu ada kitab dia. Jadi intinya ja'a ni intinya nazala lah, turun. Sebab itulah turun ni dia guna ala, turun ke atas kan. Jadi ja'a sini ja'a ala gitu. Sepatutnya ja'a mana boleh ja'a ala? Datang ke atas, tak boleh. Sebab ja'a tak guna pun ala. Jadi kenapa Quran guna ala? Kerana ja'a ini bermakna nazala. Apakah kamu heran, dia kata, dengan kenyataan bahawa turunnya kepada kamu peringatan. Ingatan ni turun daripada Tuhan kamu ni, teguran daripada Tuhan kamu ni turun ni ke atas seorang lelaki. Mana ajaran itulah, zikr ni, ajaran ni, ajaran daripada Tuhan kamu ni turun ke atas seorang lelaki. Di kalangan kamu juga, minkum, liyunzirakum, li untuk anzara yunziru, memberi peringatan kepada kamu. Sebab Al-Quran ni kan dia turun kepada, ayat Al-Quran ni dia turun kepada orang yang bijak pandai dah waktu tu. Waktu kematangan bahasa Arab tu, so masyarakat waktu tu dia faham bahasa Arab tu dengan cantik. So kalau bercakap pun cakap yang, kalau kita kan makin besar, cakap sini-sini aja pun dah cukup dah faham dah. Kalau budak-budak ni kena cakap terang-terang sikit. So Quran pun sama jugalah. So banyak hazah-hazah tu, kenapa banyak hazah-hazah? So kerana mereka dah faham. Semakin orang tu dah pandai, ayat tu semakin pendek lah. Semakin mendalam. So bila mendalam tu kadang kita tak perlu sangat secara langsung tu buang situ, buang. Dah fahami, buang. Jadi oleh kerana orang dah tak pandai, so kita kena takdir balik cerita susunan asal ayat tu. Macam ajibtum ni, so dia pakai min macam tadi. Ni ajibah ni. So, sama ada ajibah dia pakai li ataupun dia pakai min. Okey, sini mazala kan. So mazala ni dia masuk grup kana lah. So kana, so dia perlukan kepada isim dan perlu kepada khabar. So dia datang dengan satu package nafi, mazala, lam yazal, la yazalu. Semua ni mana berterusan. So hud ni dia punya isim lah. Yang sahu khabar dia. So main ayat ni gitu je sampai sini. Mazalahu yang sahu. So hud berterusan menasihati. So ni maf'ul dia. Guna perantaraan li. Nah ini waw ni ya just ikut-ikut aje lah. Tiga, 44. Jadi anda dah terangkan bil amsi beza al-amsi dengan amsi. Yang ada alif lam dengan tak ada alif lam. Yang ada alif lam maksud dia yang lepas. Kalau amsi ni yang semalam, hari yang satu hari sebelum hari ni. Okay, yang ni kita kena perhatikan, farra kan pakai min. Ini biasalah kalau tak ada min pun kita dah faham bahasa Melayu kita pun melarikan diri mestilah daripada. Okey, yang ni kan. Kan kita terjemah, sesungguhnya aku tidak mengurangkan sikit pun syai'an. Itu min ayat dia. Aku tidak mengurangkan sesuatu pun. Ini penjelasan
penjelasan kepada syai'. Jadi penjelasan tu kalau guna huruf jar kan boleh duduk di depan dia ataupun duduk di belakang dia. So boleh jadi inni la ankusu syai'an min malikum. Ini yang lebih senang lah. Biasanya yang tarkib ataupun bentuk uslub yang biasa, inni la ankusu syai'an min malikum. So aku tidak mengurangkan sedikit pun daripada harta kamu. Cuma naik nama aja beza-beza lah. Kalau duduk belakang dia jadi sifat. Kalau duduk depan dia jadi hal. Sama juga dengan yang ini. La as'alukum alaihi malan. So, asalnya la as'alukum malan alaihi. So kalau duduk selepas dia sifat. Kalau duduk depan dia jadi hal. Ayat mudahlah kita tengok. Ja'a rajulun minal qaum. Seorang lelaki daripada kalangan kaum telah datang. Ini mudah kan? So sekarang ini ja'a dengan rajulun apa hubungan dia? Fa'il. Minal qaum ni. Adakah dia berhubungan dengan ja'a? Takkan kita nak kata ja'a minal qaum? Mestilah dia nak terangkan rajul kan? So kalau nak terangkan rajul tu nakirah. Sibih jumlah nakirah. So sifatlah. Kalau kita tukar ja'a minal qaumi rajulun. Makna masih sama kan? Cuma kita tak boleh masukkan istilah sifat. Sebab sifat dia mesti duduk selepas. So kalau kita alihkan, so tak boleh. Sifat tak boleh duduk di sebelum mausuf dia. So nama aja kita tukar. Tukar jadi hal. Itu dari segi i'rab lah. I'rab ni penting dalam pengajian memahami Al-Quran secara dakik, secara halus. Jadi terjemahan kita akan jadi betul kalau kita tahu i'rab. Terjemahan tu dia tepat. Kita nak terjemah macam mana? Kita tak tahu ni ala ni makna di atas ke apa ke kan? Tak. Ataupun aku minta di atasnya tu. Kalau kita terjemah lafzi tu tak boleh. Yang ni sama ni. La tafkiduna min amwalikum syai'an. Demi Allah, kamu tidak akan hilang sikit pun syai'an. Bukankah syai'an ni kita tak tahu apa benda diterangkan oleh min amwalikum kan? Maknanya kamu tidak akan hilang harta kamu. Maksud dia nya. Jadi sudah tentulah min amwalikum ni asalnya duduk di sini. Sikit pun daripada harta kamu. So min amwalikum kalau duduk sini sifat. So duduk depan hal. Ini pun perlu ta'ajub pakai min kan. Ta'ajub macam tadi ajibah pakai min. So masa kita nak menulis ni dah masa kita baca kisah Nabi itu kita gariskan ni. Yang ni mari dalam satu package. Nanti lain kali aku nak menulis kalau ta'ajab guna min. Kalau barakah ni barakah dia guna li. Tengok kamus lah, tengok kamus dulu. Tak semestinya lah maknanya pakai fi. Contohnya fi ni umum je. Menambahkan fi pada macam khataba yukhatibu kan. Ini dia tak pakai huruf jar pun. Address, kalau orang putih address to. Berbicara dengan. Kena ada preposition. Tapi kalau Arab guna khataba yukhatibu, dia tak perlukan preposition. Yukhatibu ma'a kulli, tak boleh. Yukhatibu kulla ahadin. Okey, yang ini bentuk tadi kita sebut. Sesungguhnya Allah telah mengirimkan kepada setiap kaum rajulan. Yursilu rajulan. So minhum jar majrur kan. So
minhu ni menerangkan rajul. Jadi dia akan jadi sifat. So kalau minhu tu kita letak sini, jadi hal. Syarat dia nakirah, nakirah. So, kalau nakirah sifat. Tapi kalau kita masuk sini, awal-awal lagi kita masuk ar-rajul. Ini bukan kata sifat. Ini jadi hal. Sebab minhum ni dia always nakirah. Hubungan antara makrifah dengan nakirah hanyalah boleh dalam bentuk hal. Okay. Sifat dia rajulan yang macam mana? Satu, di kalangan kamu. Sifat yang kedua, yukallimuhu. Ini jumlah. So, jumlah nakirah. So, nakirah boleh jadi penerang kepada nakirah. Okey, akhir sekali kita masuk tajuk yang ke-9. Imanu Hud. Imanu, keimanan. Imanu Hudin. Keimanan Nabi Hud. Walam tajid adun jawaban. Ad tidak menemui satu jawapan pun nak jawab balik tak boleh. Ini wajada yajidu. So, ad mungkin dia refer kepada qabilah. Qabilah ad ataupun apa lagi? Satu lagi. Lafaz yang mungkin mu'annas ataupun jama'ah. Guna ta tu, ta. Wa ma alimu kaifa yujibuna hudan. Lam tajid adun jawaban. So, kaum ad tidak menemui sebarang jawapan. Tidak menemui satu jawapan pun nak jawab balik kepada Hud. So, wa ma alimu. Ma tidak. Mereka tidak mengetahui. Alima. So, mereka tidak mengetahui kaifa, bagaimana, ajaba yujibu, bagaimana menjawab Hud. Bagaimana mereka menjawab Hud. Nak reply kepada Hud ni macam mana? Satu i'rab pelik bagi kaifa ni kan. Kalau dia ada ayat lengkap sini, so asal dianya duduk di belakang. Kaifa. Jadi, wa ma alimu yujibuna Hud. Ni jumlah. So, jumlah ni akan jadi maf'ul bihi. Mengetahui jawapan kan. Jawapan kepada Hud tu bagaimana. So, bagaimana ni akan jadi hal. Di tempat nasab. Sebab dia menerangkan bagaimana. How. How tu hal kan. Keadaan. Walakinnahum qalu lamma ajazu. Tetapi mereka qalu berkata lamma apabila ajazu. Apabila mereka lemah. Mereka tidak mampu. Mana tidak mampu menjawab. Apa yang mereka kata? Ini makulah dia lah. Makulul qawl dia panggil. Kata-kata qalu ni. Ialah ni. Qad ghadibat. Tuhan. Qad ghadibat alaika alihatuna. So Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan kami telah marah kepada kamu. Alaika. So qad ni untuk takrib kan. Takrib madhi kepada hal. Asalnya kalau ghadibah saja lama dah. Bila masuk qad sekarang ni. So sekarang ni dia kata Tuhan kami dah marah dah kepada kamu. The past present tense. So sekarang ni so boleh kita guna mana sekarang. So sekarang ini Tuhan kami telah kan telah marah kepada kamu. Fa asabaka, maka fa asabaka maradun, maka
sakit pada akal kamu. Fi aqlika telah menimpa kamu. Asaba yusibu, menimpa. So, asabaka telah menimpa kamu kesakitan pada akal kamu. Fi aqlika. Waqad waqa'a yaqa'u, terjatuh, jatuh, terkena, sama dengan asabah. Waqad waqa'a alaika, telah terkena ke atas kamu, wabalun. Ini fa'il kepada waqa'a. Qad. Sekarang ni kata sekarang ke bala. Wabal artinya bala. Sekarang ni bala telah terkena ke atas kamu. Tu jatuh ke atas kamu. Menimpa lah. Jatuh ke atas kamu minal alihah. Daripada Tuhan-Tuhan kami lah. Wabalun minal alihah. Daripada Tuhan-Tuhan. So, bala daripada Tuhan-Tuhan telah menimpa ke atas kamu. Ini nampak tak? Nakirah kan? Dijelaskan oleh minal alihah. So, ini sifat lah. Sifat kepada wabal. So, waqa'ah ni memang pakai ala pun jatuh ke atas. So, makna ala ni kepunyaan waqa'ah. Wabal pula fa'il waqa'ah. Min ni pula kepunyaan wabal. Dari segi sifat. Qa' ni pula untuk takrib. Pas kepada present. Qala Hudun. So, qa' ni banyak makna ni. Qa' makna sesungguhnya. Qa' makna litaklil. Untuk kurangkan makna dia kurang. Kadang-kadang biasanya masuk dengan fi'il mudhari'. Jadi makna dia jarang-jarang. Ataupun tawaqqa'. Menunggu-nunggu. Guna qa' juga. So tengok konteks ayat. Qala Hudun. Berkatalah Hud. Inna hadhil asnama hijaratun. Sesungguhnya berhala-berhala ini adalah batu-batu je. Tengok. Ini nakirah kan? Kalau datang jumlah yang menerangkan tentang dia, dia akan jadi sifat. La tanfa'u, tidak memberi manfaat. La tanfa'u ni jumlah sifat kepada hijarah. Hijarah yang macam mana? Hijarah yang tidak memberi manfaat kepada ahadan. Seorang pun. Wala taduru, dan tidak memberi mudarat. Darra yaduru, memberi mudarat. Inna hadhil asnam, sesungguhnya berhala-berhala ini hijaratun. Hanyalah batu-batan yang jenis macam mana? Ini sifat. La tatakallamu, yang tidak bercakap. Wala tasma'u, tidak mendengar. Wala tanzuru, tidak melihat. Inna hadhil asnama, sesungguhnya berhala-berhala ini la tamliku, ini lain pula. So ini isim inna kan, sesungguhnya berhala-berhala ini. Yang sebelah sini khabar dia terang, penerang kepada inna. So khabar la tamliku ni khabar inna. So la tamliku khairan, tidak memiliki sebarang kebaikan. So ini maf'ulun bih kan, kepada tamliku. Wala syarran, dan tidak juga kejahatan. So berhala-berhala ini tidak memiliki kebaikan dan tidak juga kejahatan. Tidak boleh mendatangkan apa-apa kebaikan dan kejahatan. Tengok la sini kita nak kata apa? So la ni la panggil la zaidah. La huruf la az-zaid. Tambahan je. Tambahan tapi untuk taukid. Kita panggil nafi, lin nafi, untuk nafi taukid. Menguatkan macam ba tadi kan, pada laisa pakai ba. So ba tu zaidah, zaid, tapi untuk nafi taukid. Macam ni jugalah. Li taufiq. So biasanya masuk kepada mufrad aja. Ini mufrad kan, mufrad. Kalimah mufrad. Kalau ayat dia lain, kalau ayat macam tadi. Ni kan. Hijaratun la tanfa'u wa la tadurru, sini kan. Ini bukan zaidah. Ini la nafi kita panggil. Sebab ini jumlah ayat.
So kalau mufrad dia ulang balik khairan wala syarran. Syarat dia kena ada la sini lah. Mula-mula dia sebut dah nafi sini. Kemudian dia nafi sekali lagi. So bukti dia kalau kita nak tahu lam tu zaidah, cuba kita buang dia. Makna tidak wasak. Makna kekal. So la tamliku khairan wa syarran. So berhala itu tidak memiliki kebaikan dan kejahatan. Sama mana kan? So makna itu tidak wasak kan? Itu membuktikan bahawa la itu la zaidah. La tambahan. La tambahan itu yang kita tak i'rab dia lah, kita kata zaid aja. Wala tamliku li ahadin naf'an wala darran. So berhala itu tidak memiliki naf'an, faedah. So faedah kepada kan? Faedah kepada mana-mana orang. So ni huruf jar kan? Sebab kalau duduk sini sifat, kalau duduk belakang hal. Mana dia bukannya tamliku li ahadin, bukannya bermuta'alliq dengan tamliku. Dia nak terang kepada naf'an tu. Naf'an li ahadin. So wala darra. Ini sekali lagi la ni la zaidah. So la tamliku li ahadin, dia tidak memiliki bagi seseorang manfaat dan tidak juga kejahatan, kemudaratan. Tidak memiliki manfaat untuk orang lain dan juga tidak memiliki kemudaratan untuk orang lain, kepada orang lain. Manfaat kepada orang lain, mudarat kepada orang lain. Wa innakum aidan la tamlikuna khairan wala syarran. Sesungguhnya kamu juga la tamliku, tidak memiliki kebaikan dan tidak kejahatan. So, la zaidah. Kalau kita buat wa innakum aidan la tamliku khairan wa syarran. Wala tamlikuna li naf'an wala darran. Kamu semua tidak memiliki. Ini cakap dengan berhala tak? Ini berhala, yang ni kamu sendirilah kaum. Wahai kaum, kamu tidak juga memiliki kebaikan dan tidak juga kejahatan. Wahai kaum, kamu tidak memiliki manfaat kepada aku dan tidak juga mudarat kepada aku. Inni la u'minu. La u'minu boleh? La u'minu. Tashil. Meringankan sebutan. Inni la u'minu. Inni la u'minu. Aku tidak beriman dengan Tuhan-Tuhan kamu. Wala akhafuhum. Dan aku tidak takut kepada mereka. So akhafu pun kita tengok dia boleh guna dua kan. Satu guna min. Satu guna langsung. Jangan tengok sini khafa guna min ataupun khafa guna secara langsung. Maf'ulun bih. So wala akhafu minhum. Sesungguhnya aku tidak beriman bi alihatikum. Kata Hud, sesungguhnya aku tidak beriman dengan Tuhan kamu ni dan aku pun tak takut kepada mereka. So dia anggapkan Tuhan-Tuhan ni yang berakal lah, sebab tu guna dhamir hum. Sepatutnya guna dhamir ha kan. Kalau dia consider batu tu sendiri. Wala akhafuha. Inni bari'un mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku bari, bebas. Min, daripada. Ma, apa yang tusyrikuna, kamu sekutukan. Wala akhafukum. Aku tidak takut kepada kamu juga, wahai kaum. Wala akhafukum aidan. Maka kamu boleh faham, maka kamu boleh fakidu, kada yakidu, membuat perancangan jahat, boleh buat tipu daya. So dia punya fi'il amr kid. Kalau jamak kidu. Rancangkanlah ni. Buatlah tipu daya kepada aku jami'an. Kamu semua buatlah tipu daya kepada aku. Ini hal ramai-ramai tu buat tipu daya tu secara ramai-ramai. Jami'an. Ini pun bukan bentuk ramai kan. Ini ramai ni. Sepatutnya mujtami'ina. So
So kalau tafsir-tafsir nanti dia akan tafsirkan jami'an ini dengan mustami' supaya nampak jamak. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal ala ke atas ini kepada Allah. So aku bergantung kepada Allah. So tawakal guna ala. So ala ni kepunyaan tawakal kita kata bermuta'alliq dengan tawakal. Okey, diterangkan Allah ni. Allah ni selaku Rabbi. So ini kita panggil badal. Badal kepada Allah. Alallahi Rabbi dan juga wa Rabbikum. Tuhan kamu. Ini semua badal-badal. Kullu syai'in tahta yadihi. Setiap sesuatu. Tahta yadihi. Di bawah tangannya. Di bawah kuasanya. Ini khabar. Sebelah sini mubtada. Mubtada. Wala tasqutu waraqatun illa biizni. Tidak gugur, tidak jatuh. Wala tasqutu tidak jatuh, tidak gugur satu daun pun. Waraqatun. Illa melainkan biiznihi dengan izinnya. Okay, illa kalau masuk dengan las tu. Ini makna hasar. La tasqutu waraqatun illa biiznihi. So kalau kita buat illa, buat la, tasqutu waraqatun biizni. Mana gugurnya daun hanya dengan izinnya. Kalau lam illa tu kalau makna hasar, kalau kita buat la, buat illa, ayat tu masih lagi kekal, elok. So makna dia illa tu bukan untuk istisna tapi untuk hasar. So hasar makna dia tu hanya. So illa boleh makna hanya, boleh makna melainkan. Kalau illa melainkan artinya untuk istisna. Yang ni makna dia untuk hasar. Hasar. Wallahu a'lam bis-shawab.